Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran ataupun mendalami apa maksud nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran ini, nuzul bermaksud turun. Al-Quran adalah Al-Quran. Turunnya Al-Quran. Ada perkataan lain selain daripada nazala. Nazala bermaksud turun. Habata juga turun. Apa beza antara dua ini? Nazala turun sebagai pedoman. Ayat Al-Quran diturunkan kepada manusia sebagai pedoman, bacaan, pengajaran, bukan secara fizikal. Manakala habata turun secara fizikal untuk beraktiviti. Turunnya Nabi Adam AS ke bumi ini adalah untuk melakukan aktiviti ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran bermaksud ambil daripada perkataan qara'a. Qara'a adalah membaca, bunyi yang diperdengarkan. Qira'ah, sebilangan bacaan yang diperdengarkan. Al-Quran tidak ada alif, sebilangan bacaan yang diperdengarkan tanpa jemu. Al-Quran adanya alif, lebih spesifik. Ayat Al-Quran daripada surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas diperdengarkan tanpa jemu. Nama lain Al-Quran bermaksud Al-Mushaf, bermaksud fizikal, kulit ke kulit. Manakala Al-Kitab susunan yang sempurna. Terjemahan, tafsir, adanya pandangan ulama mengenai ayat tersebut. Apa istimewanya Al-Quran? Al-Quran ini diturunkan pada bulan yang sebaik-baik bulan, iaitu bulan Ramadan. Apa yang istimewanya bulan Ramadan? Di dalamnya adanya malam Lailatul Qadr, lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua adalah diturunkan kepada Rasul yang terpilih, iaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi-Nabi lain juga mengiktiraf Nabi Muhammad SAW sebagai penghulu para Nabi dan tercatat dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang ketiga, diturunkan oleh malaikat Jibril, pilihan malaikat. Selain nama Jibril, namanya Ruh. Tanazzalul malaikatu warruh. Ruh ini adalah malaikat Jibril. Dia merupakan ketua para malaikat. Mukjizat Al-Quran ini merupakan mukjizat yang apabila kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita baca dapat pahala. Berbanding dengan mukjizat Nabi Musa, contohnya tongkat, apabila penganutnya pegang ataupun pengikut Nabi Musa AS pegang tongkat tersebut, tidak mendatangkan pahala. Ini adalah keistimewaan Al-Quran. Fungsi Al-Quran tercatat dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunnya Al-Quran. Hudan linnas, sebagai apa? Petunjuk, petunjuk bagi seluruh manusia. Seluruh manusia. Al-Quran adalah sebagai petunjuk untuk sekalian manusia. Bukan sahaja petunjuk, malahan jalan untuk menuju kejayaan. Di dalamnya juga pedoman untuk meningkatkan motivasi dalam beribadah. Yang keempat adalah sebagai solution, penyelesaian masalah saat menghadapi masalah. Bermakna Al-Quran ini bukan bacaan biasa sahaja, iaitu daripada surah Al-Fatihah sehingga An-Nas, tetapi adalah perlu bagi kita untuk memahami isi kandungannya, supaya kita dapat mentransformasikan isi kandungan Al-Quran ini untuk menjadi insan yang berjaya, bukan sahaja di dunia, malahan di akhirat sana. Di dalam Al-Quran tercatat
mesej-mesej ataupun apa yang adanya di dalam alam sebelum kelahiran, kemudian proses kehidupan manusia sehingga mati, kemudian alam akhirah sama ada menuju ke syurga ataupun neraka. Ini tercatat dalam Al-Quran. Mesej-mesej ini ada terkandung dalam Al-Quran. Kita lihat bahawa sebelum kelahiran hingga wafat, kembali kita kepada Allah, adanya petunjuk komplit. Kita lihat dalam susunan surah 22, surah yang ke-22 ayat yang ke-5, adanya menceritakan mengenai dalam kandungan, bagaimana kita ingin mengetahui sampai 4 bulan, usia 4 bulan kandungan, apa terjadi dalam kandungan ini tercatat dalam Al-Quran, surah 22 ayat yang ke-5. Apa yang kita nak doa, contohnya surah yang 100 ayat 189, apabila kita dilahirkan, bagaimana ibu fokus kepada memberi minum susu, berapa lama nak diberikan, ayah pula perlu fokus kepada apa. Ada surah nombor 2 ayat 233. Kemudian kita sebagai ibu ayah perlu diutamakan memberi pendidikan apa di peringkat awal, tercatat dalam surah 31 ayat 13 hingga 19. Apabila meningkat dewasa, perlu berkelana, berinteraksi dengan ramai orang, tetapi perlu menjaga ketakwaan kita. Surah 49 ayat 13, harus belajar dengan serius, dengan bersungguh-sungguh untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Surah 9 ayat 122. Ingin belajar perlu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, untuk menjadi kuat di dalam kehidupan di dunia ini. Surah 58 hingga ayat ke-11. Ingin menikah, bagaimana? Apa kriteria pemilihan? Surah nombor 4 ayat ke-4 dan juga surah 30 ayat 21. Bagaimana ingin belajar mengenai ilmu rumah tangga, tugas suami, tugas isteri, bagaimana? Surah yang ke-4 ayat 34. Masalah rumah tangga, permasalahan mengenai permasalahan yang sulit, mesti menghadapi orang yang ketiga. Surah yang ke-4 ayat 35. Suami yang bekerja, suami perlu mencari nafkah. Surah nombor 2 ayat 168, ataupun surah nombor 2 ayat 172, ataupun surah nombor 7 ayat 96. Jika ada menghadapi masalah, bagaimana situasinya, kena rajin bertahajud. Surah 17 ayat 79 hingga 82. Ada orang yang tidak berpuas hati dengan kita, bagaimana kita nak beramal ataupun zikir, apa yang kita nak lakukan, nak baca. Ini tercatat dalam surah 21 ayat 81 hingga 88. Isteri di rumah hendak merawat anak, tidak mudah, ada yang mengeluh, perlu baca ayat 7 surah ke-17 ayat 23 hingga 27. Apabila sakit biasa sahaja, sakit biasa perlu baca apa? 26, surah ke-26 ayat 80. Jika doktor mengatakan sakit tersebut mustahil untuk sembuh, apa perlu lakukan? Kita lihat surah 21 ayat 83-84. Masih tidak ada anak, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa. Ini tercatat dalam surah 19 ayat 2 hingga 15. Apabila meningkat usia 40 tahun, kita ketika itu sudah berjaya, jangan lupa pada orang tua kita. Surah 46 ayat 15. Apabila kita memiliki duit yang banyak, perlu kita dituntut untuk berzakat. Surah 9 ayat 103. Perlu bersyukur. Apabila bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmat. Surah 14 ayat 7. Kita perlu menginfakkan harta kita. Surah 2 ayat 215.
apabila menghadapi saat kematian, bagaimana malaikat maut datang, diminta pulang dengan tenang, bagaimana caranya, cara untuk nak menarik nyawa apabila berlakunya kiamat. Ini tercatat dalam surah Al-Qiyamah. Kemudian alam akhirah, surah keempat ayat 69, adanya syurga, bagaimana keadaan syurga. Syurga ini seluas langit dan bumi, nikmat yang begitu luas. Neraka bagaimana, adanya orang munafik, orang kafir, tingginya Jahannam, celup kaki hancur semua. Ini yang tercatat dalam Al-Quran. Mesej-mesej yang tercatat dalam Al-Quran. Bermakna kalau kita lihat pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, sebelum kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam, masyarakat Mekah ketika itu minum arak, bunuh anak, mereka hidup dalam keadaan jahiliyah, berzina, yang mengangkat mereka sehingga mereka berjaya untuk menawan ataupun menandingi tamadun, dua tamadun besar ketika itu, Rum dan juga Parsi, adalah dengan datangnya Al-Quran. Al-Quran yang mengangkat penduduk ataupun masyarakat Arab ketika itu sehingga mencelikkan dunia dan meruntuhkan tamadun Parsi dan juga Rum. Baik, bermakna Al-Quran, turunnya Al-Quran ini kepada kita bukan sekadar untuk memahami hukum, malahan ianya adalah solusi untuk panduan dalam kehidupan kita. Kita perlu berinteraksi dengan ahli keluarga kita, cari apa tanggungjawab, apa mesej-mesej Al-Quran kita sebagai tanggungjawab kita sebagai seorang ayah, keluarkan isi kandungannya dan cuba praktiskan ayat-ayatnya. Sebagai ibu, apa tanggungjawab kita sebagai ibu, apa tanggungjawab kita sebagai anak. Cuba lakukan ini sebagai usaha untuk nak memperbaiki diri, untuk mendalami ataupun beramal dengan mesej-mesej yang terkandung dalam Al-Quran. Banyak Al-Quran sekarang ini berwarna-warni dan telah mengklasifikasikan banyak, memudahkan kita untuk mencari maklumat, mesej-mesej penting yang terkandung dalam Al-Quran. Tidak ada alasan lagi untuk mengatakan bahawa kita bukan orang Arab, bukan mudah untuk nak memahami Al-Quran. Tidak, perlu ada kesungguhan, perlu ada perancangan untuk kita beramal, memahami Al-Quran dan menghayati ataupun beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Jadi untuk akhirnya, untuk bulan Ramadan ini, Ramadan dan juga Al-Quran adalah satu mesej ataupun satu perkara yang tidak boleh dipisahkan. Al-Quran ini bukan sekadar hukum sahaja, tetapi ianya adalah panduan untuk menjadikan kita ini berjaya baik di dunia maupun di akhirat. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.